أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati Tuan Haji Hidin selaku pengurusi Surau Al-Hadi, yang dihormati tuan-tuan imam, ahli tuan kuasa surau, seterusnya sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Marilah kita sama-sama mengucapkan tinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam rumah Allah, menyempurnakan solat maghrib kita secara berjemaah. Dan alhamdulillah kita dapat bertemu dan meneruskan pengajian sirah kita yang lama juga tertangguh selepas daripada bulan Ramadan, bulan puasa dan juga hari raya, dan nak masuk raya haji dah. Nampaknya macam tu lah ya, saban tahun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita masuk terus kepada tajuk sambungan kepada peperangan Uhud yang kita sama-sama pelajari pada sebelum Ramadan itu, ataupun sebelum Ramadan dulu, suka untuk saya mengajak kita untuk melihat semula kenapa kita belajar sirah. Ya, kenapa kita perlu untuk mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 sebab. Banyak sebab lah, tapi saya bawakan 4 sebab. Dan sebenarnya saya ada slide hari ni, tak dapat nak sambungkan. Tak apalah, insya-Allah. Yang pertamanya, ianya adalah arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri untuk kita mempelajari sirah, untuk kita mencontohi satu contoh yang terbaik, manusia yang terbaik. Dan arahan daripada Allah SWT sendiri. Banyak tempat, lebih daripada 50 tempat dalam Quran yang menyebut tentang ayat-ayat seperti laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya pada Rasulullah itu adalah uswah hasanah, contoh ikutan yang baik. Jadi kalau kita belajar sirah, kita ambillah daripada angle mana pun, akan ada ikutan yang baik bagi kita. Dan kalau kita nak ambil angle sebagai seorang pemimpin, ada di sana contoh-contoh daripada Rasulullah. Sebagai seorang ibu bapa, ada di sana. Sebagai seorang guru, ada di sana. Seluruh kehidupan Nabi itu akan ada manfaat-manfaat yang akan kita dapat. Itu yang pertamanya. Yang keduanya, mempelajari sirah ni adalah petanda yang terkuat yang menunjukkan kecintaan kita kepada baginda. Dia adalah petanda bahawa sebenarnya kita ni cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita, maknanya seolah macam kalau kita tidak mempelajarinya, maka kita tidak mengenalinya, maka dia sebenarnya menunjukkan bahawa kita tidak mencintai Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya dia macam satu circle lah, satu bulatan. Lagi banyak kita belajar, semakin banyak kecintaan kita, makin cinta kepada dia, makin banyak kita akan mempelajari sirah ini. Jadi sebenarnya dia adalah petunjuk. Macam bagaimana mungkin orang kata dia mencintai Nabi, mencintai seseorang, tetapi dia tidak pernah pun mempelajari, tidak pernah pun mengetahui tentang perjalanan hidup orang tu. Dan apatah lagi kita disuruh untuk orang yang pelebih, kita tidak boleh mencintai Nabi SAW ni lebih kita cintai sepatutnya lebih daripada ayah dan ibu kita sendiri dan diri kita sendiri. Tapi generasi hari ini, tuan-tuan dan puan, kita sedia maklum, mereka lebih kenal pemain-pemain bola,
artis-artis yang menjadi idola-idola mereka berbanding dengan Rasulullah SAW. Mereka tahu tarikh lahirnya bila, kahwinnya bila, tapi bila tanya soalan-soalan yang asas tentang surah Nabi, bilakah Nabi, pada usia berapakah Nabi menjadi Nabi SAW menjadi dilantik ataupun diangkat oleh Allah SWT sebagai Nabi, itu pun mereka tak tahu, kan? Benda-benda yang sangat asas. Berapakah anak Nabi SAW, belum lagi keseluruhan perjalanan sirah. Jadi sebenarnya ini menunjukkan petanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Yang ketiganya ialah kita mempelajari sirah ni adalah asas kepada kita untuk memahami Al-Quran. Sebab Quran ini dia turun sepanjang 23 tahun dan dia melengkapkan sirah Rasulullah SAW sepanjang 23 tahun tersebut. Jadi insya-Allah banyak kita akan lihat pun dalam sirah peperangan Uhud ni pun kita tidak akan faham ayat itu kecuali kita tahu sebenarnya rupa-rupanya dia turun waktu peperangan sekian. Ataupun bila Rasulullah SAW berasa sedih ataupun gundah, rupanya ayat itu turun berkenaan dengan peristiwa yang berlaku pada saat sekian. Dan yang terakhir sekali, sebab kita belajar sirah ni, dia adalah petunjuk kepada perjuangan Islam. Dia bukan sirah ni bukan cerita-cerita lama, bukan cerita-cerita zaman dulu sahaja, tapi dia adalah petunjuk kepada perjuangan Islam dan menjadi sumber motivasi bahawa kita tahu bahawa akhirnya nanti Islam ini akan menang. Kadang dalam Al-Quran Nabi SAW sendiri sebenarnya dia ajar tentang sirah, tapi bukan sirah Nabi-Nabi yang terdahulu, agar dia akan mampu menguatkan jiwa dan hati baginda. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Yaqub, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Yusuf dan sebagainya. Dan itu sebenarnya sirah bagi Rasulullah pada ketika itu yang diceritakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, dan menjadi petunjuk kepada baginda, menguatkan hati baginda. Walaupun sepanjang perjalanan itu Nabi-Nabi ini mempunyai segala ujian-ujiannya, tapi di akhirnya Allah SWT memberikan kemenangan. Jadi sama juga dengan kita ni, sebenarnya orang Islam sebenarnya kena tengok, sebab tu kena belajar sirah, kena belajar sirah Rasulullah, kena menghayati, kena mengkaji. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kelas kita ni adalah kelas yang sangat penting. Moga-moga dengan kehadiran kita, istiqamah kita, walaupun hanya 2 minggu 2 kali sebulan, tetapi 2 kali sebulan itu adalah tanda cinta dan tanda sayang kita kepada Nabi SAW, dengan kita cuba untuk mempelajarinya sungguh-sungguh, apakah perjalanan hidup baginda. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita flashback sedikit lah. Sekira pun sebab dah banyak makan lobang kan tak? Banyak makan nasi impit, lepas tu puasa lagi. Jadi mungkin ramai yang dah lupa kan tentang peperangan Uhud itu sendiri. Kita terus masuklah kepada peperangan Uhud. Apakah sebab-sebab peperangan Uhud? Maka sebenarnya dia timbul daripada rasa kebencian yang sangat meluap-luap di kalangan orang Quraisy selepas daripada tewasnya mereka dalam peperangan Badar. Mereka dikekang ekonomi mereka tidak dapat lagi berjalan, sebab bila Badar menang, maka Rasulullah SAW telah menutup jalan perdagangan. Mereka terpaksa mencari jalan-jalan yang lain. Jadi atas dasar kebencian ini, atas sekatan ekonomi yang berlaku, mereka mengumpulkan kekuatan selama setahun. Selama setahun, maknanya Badar pada 2 Hijrah bulan Ramadan, Uhud ni pada bulan Syawal 3 Hijrah, maknanya tahun berikutnya. Maknanya mereka mengumpulkan kekuatan selama setahun. Saya bacakan pada 2 bulan yang lepas satu ayat Quran yang menunjukkan bagaimana kesungguhan orang kafir ini untuk mengumpulkan harta-harta mereka untuk menyesatkan manusia daripada jalan Allah. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sungguhnya orang-orang kafir itu sentiasa menginfakkan harta mereka untuk liyasuddu an sabilillah, untuk menghalang manusia ini daripada mendapat jalan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi mereka daripada zaman dulu sampailah zaman sekarang, usaha-usaha orang kafir ni berterusan untuk menghancurkan agama Allah, cahaya agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam peperangan Uhud ni mereka merancang selama setahun. Dan mereka telah berjaya mengumpulkan 3,000 orang tentera. Ini flashback lagi ni 3,000 orang tentera. Dan 200 di antara 3,000 tu 200 kuda perang. 700 di antara mereka mempunyai baju perang. Dan diikuti juga oleh wanita-wanita. Jadi ini satu ketumbukan tentera yang lengkap, yang bersedia, dan mereka rasa mereka tidak akan dikalahkan. Dan mereka dipimpin oleh 3 orang ketua ataupun general yang terbaik pada ketika itu, iaitu Abu Sufyan, Khalid bin Walid dan juga Ikrimah bin Abu Jahal. 3 orang ni memang handal, dan takdir Allah ketiga-tiganya memeluk Islam. Di hujungnya ketiga-tiga ini memeluk Islam. Jadi itu adalah perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi SAW bila menerima, sebab Al-Abbas telah menghantar utusan yang laju, kita cakap 2 bulan lepas, bila Al-Abbas yang berada di Mekah, bapa saudara Nabi SAW, telah menghantar utusan ke Madinah mengatakan kedatangan tentera ini. Nabi SAW telah berjumpa dengan sahabat-sahabat. Sebahagian daripada sahabat-sahabat mengatakan memberikan pandangan, dan Nabi sendiri mempunyai pandangan bahawa mereka nak berperang Nabi kata kita bertahan di dalam Madinah sahaja. Kita bertahan di dalam Madinah sahaja, maka kubu-kubu yang ada itu akan mempertahankan kita. Orang perempuan pun boleh membantu kita melalui bumbung-bumbung rumah dan sebagainya. Itu perancangan Nabi SAW. Itu cadangan baginda. Tetapi ada beberapa kelompok orang muda dan mereka yang tidak dapat masuk pergi ke perang Badar. Dan antara yang paling vokal ialah Hamzah, yang mengatakan mengapa kita perlu bertahan di dalam. Jangan kita dilihat sebagai orang yang pengecut. Kita mesti keluar dan berperang di medan. Jadi akhirnya Nabi SAW mengalah, dan baginda bersetuju untuk keluar ke medan. Jadi itu flashback kepada apa yang berlaku. Dan hari ini kita akan lihat apakah yang akan persediaan sebelum berlakunya peperangan itu, peperangan yang sebenarnya, peperangan sebenar, peperangan Uhud. Jadi bila dalam perbincangan awal tadi, golongan munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay, mereka sebenarnya dia bersetuju dengan cadangan Nabi. Dia bersetuju dengan cadangan Nabi sebab itu adalah cadangan yang betul. Maknanya Madinah ini akan selamat selagi mana jiwa dia selamat, dan Madinah sebab dia takut nak perang, jadi jiwa dia selamat selagi mana berperang di dalam Madinah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita sambung maknanya itu saya bagi sedikit gambaran secara ringkas apa yang telah pun kita lalui sebelum ini. Jadi maknanya sekarang Madinah berada dalam keadaan yang siap siaga. Maknanya keadaan kalau sekarang ni kita panggil red alert lah. Petanda merah, lampu merah, menunggu bila-bila masa sahaja serangan boleh datang daripada Quraisy. Jadi mereka berjaga-jaga di seluruh lorong-lorong Madinah, pintu-pintu dan lorong-lorong dikawal, rondaan-rondaan dijalankan. Ada pasukan-pasukan kecil yang menjaga Rasulullah SAW sendiri. Dia antaranya dipimpin oleh orang-orang yang gagah daripada orang Ansar, Sa'ad bin Mu'az, Usaid bin Hudair bin Sa'ad bin Ubadah. Maksudnya mereka berada dalam keadaan berjaga-jaga. Jadi Quraisy datang, dan mereka datang juga dalam pace yang laju, maksudnya dalam gerakan yang laju, lebih laju daripada hari-hari mereka yang lain. Maksudnya perjalanan Mekah ke Madinah yang laju, dan bersama mereka ni ada lebih kurang 15 orang wanita.
Dan yang menjadi ketua kepada wanita ini adalah Hindun. Hindun isteri kepada Abu Sufyan. Hindun ni bila sampai ke Abwa, Abwa ni adalah tempat di mana ibu Nabi SAW meninggal. Dia kata kita, kerana marahnya dia dengan Rasulullah, dia kata kita gali kubur ibu Nabi. Kita gali kubur ibu Nabi. Dia kata, tapi pimpinan Quraisy kata jangan buat, kerana ini akan menimbulkan kecelakaan kepada kita. Jadi mereka tidak jadi. Tapi menunjukkan betapa geramnya dia kan, marahnya dia dengan apa yang berlaku dengan Rasulullah SAW. Jadi Quraisy pun tiba berdekatan dengan Bukit Uhud di satu tempat yang dinamakan Ainain, dan mereka berkampung di sana, dan ini pada tanggal 16 Syawal. 16 Syawal 3 Hijrah. Ya, 16 Syawal 3 Hijrah. Jadi Rasulullah SAW pun membahagi-bahagikan pasukan tenteranya, dan pada saat itu Rasulullah SAW memiliki 1000 orang tentera. Dan Nabi SAW sendiri bergerak selepas daripada pada hari Jumaat, bila dia tadi kita sebut dia mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Selepas saja solat Jumaat dijalankan, baginda bergerak dengan sangat pantas dan tidak melalui jalan yang utama. Baginda bergerak melalui jalan di belakang, melalui kebun-kebun kurma. Dan kebun kurma pada ketika itu ada di antaranya dimiliki oleh orang Yahudi, dan baginda melintasi satu kebun kurma milik Mirba bin Qaizi, seorang munafik yang buta. Ya. Dan apabila dia merasai ada tentera Islam, jadi dia dengar macam lintasan, ya. Biasalah orang lalu kat kebun sawit, kebun kurma ni bunyi. Jadi dia kata, adakah itu engkau ya Muhammad? Jadi mereka pun diam kan. Dia kata, aku tidak menghalalkan kamu masuk melalui kebunku kalau kamu Rasulullah. Dengan segera tentera Islam hendak membunuh dia. Nabi SAW berkata, jangan bunuh dia. Dia ini orang yang buta matanya dan buta hatinya. Buta mata dia secara fizikal dan buta hatinya secara maknawi. Jadi tuan-tuan, ini kadang ada di kalangan manusia sedemikian rupanya kan. Bukan hanya dia dijadikan oleh Allah SWT buta hatinya, buta matanya, tapi juga buta hatinya. Jadi tapi hari ini ramai juga orang buta yang boleh baca Quran, hafiz Quran dan sebagainya. Tapi ini kita kena ambil pengajaran jugalah. Jangan kita tergolong dalam bukan hanya mereka yang maknanya itu dah mendapat satu kecelakaan besar daripada Allah SWT bagi mereka yang mempunyai ciri yang sedemikian. Jadi bagi dia masuk melalui kebun kurma, maknanya bergerak pantas tanpa melalui highway, jalan yang biasa dilalui, dan terus sampai ke medan Uhud. Dan terus sampai ke medan Uhud bersama 1000 orang tentera. 1000 orang tentera pada ketika itu, dan 1000 ni akan berkurang. 1000 ni akan berkurang. Sekarang ni biasanya kita dengar Uhud ni 1000 lawan 3000. 1 lawan 3. Tapi sebenarnya bukan 1 lawan 3. Sebab sebahagian daripada ni akan menarik diri. Jadi maknanya tentera Abdullah bin Ubay tadi, yang pada awalnya mereka tak setuju. Dia kata dia setuju perang dalam Madinah. Bila keluar ni dia ikut juga keluar. Jadi dalam perjalanan itu menuju ke Uhud itu, setibanya Rasulullah berhampiran dengan kawasan Saniyatul Wada', baginda terlihat satu kabilah tentera yang kemas peralatannya, berasingan daripada tentera induk. Nampak satu kabilah tentera yang lain. Baginda bertanya, siapakah mereka itu? Siapa sebenarnya? Kumpulan yang nampak kemas, bersenjata lengkap, ada baju besi, ada armor dan sebagainya, pelindung itu. Dan sahabat berkata itu adalah katibah Yahudi sekutu Al-Khazraj.
mereka dengan rela hati datang untuk turut serta membantu dalam peperangan ini. Jadi Nabi tanya, apakah mereka telah memeluk Islam? Apakah mereka telah memeluk Islam? Jawab mereka tidak. Maknanya sahabat kata tak, mereka belum Islam. Maknanya Yahudi ni belum Islam. Maka Rasul menolak penyertaan mereka kerana baginda tidak mahu meminta bantuan daripada kaum kafir untuk menentang orang musyrik. Maknanya baginda walaupun pada ketika itu kalau ikutkan dari segi keperluan, memang perlulah. Sebab sekarang ni hanya ada 1,000 dan dapat pula bantuan tentera yang lengkap bersenjata. Tapi baginda menolak kerana baginda mengatakan sebenarnya perjuangan Islam ini mesti didokongi asasnya oleh orang Islam. Asasnya oleh orang Islam sendiri. Dan kita tidak boleh mempercayai, tidak boleh menggunakan orang bukan Islam, apatah lagi mereka yang orang Yahudi ini untuk melawan tentera musyrik. Jadi ini hujah ini di samping hujah-hujah yang lain digunakan oleh mereka yang dalam fiqhul siasah pada hari ini untuk tidak menggunakan khidmat orang kafir bersama dengan orang kafir untuk menentang orang kafir yang lain. Menggunakan orang kafir ataupun bersekutu dengan orang kafir untuk menentang orang kafir yang lain. Jadi asasnya mesti orang Islam mesti kuat, mesti menggunakan tenaga mereka sendiri. Dan Rasulullah SAW menolak mereka bantuan daripada mereka untuk menentang kaum musyrikin daripada Mekah yang datang pada ketika itu. Itu satu pengajaran yang besar daripada sirah sebenarnya, yang sangat jelas. Yang Rasulullah SAW pernah menolak kedatangan tentera yang lengkap bersenjata orang Yahudi ni. Jadi bila sampai selepas sana baginda memeriksa tentera dan menghantar pulang tentera-tentera yang umur remaja. Maknanya perang Uhud ni 15 tahun ke atas je. Maknanya siapa yang bawah daripada 15 tahun baginda hantar pulang. Ramai yang dihantar pulang, antaranya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Usamah bin Zaid, Zaid bin Thabit, Zaid bin Arqam, dan beberapa, hampir lebih kurang 12 orang sahabat yang dihantar pulang. Antara nama-nama ni, mereka ni remaja yang ingin turut serta pada usia 11 tahun, 12 tahun. Usamah bin Zaid, bila Rasulullah SAW meninggal, dia menjadi ketua tentera kan. Bila Rasulullah SAW meninggal, Rasulullah sedang mempersiapkan tentera untuk melawan Rom yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid bin Harithah. Usamah bin Zaid ni lah. Maknanya pada ketika ini usia dia mungkin dalam 11 atau 12 tahun. Jadi kita tengok bagaimana kesungguhan remaja untuk mempertahankan Nabi SAW pada ketika itu, berbanding dengan Abdullah bin Ubay yang sebenarnya walaupun mereka pada masa itu adalah yang diwajibkan untuk berperang, malah mereka kita lihat nanti mereka akan menarik diri daripada berperang. Ada kisah yang agak menarik. Baginda membenarkan Rafi' bin Khudaij kerana Rafi' ni pandai memanah. Rafi' walaupun umurnya muda tapi dia pandai memanah. Dia ada seorang sahabat lain yang sebaya dengan dia, Sumurah bin Jundub. Dia kata, kenapa Rafi' boleh pergi? Ya Rasulullah, kenapa Rafi' boleh pergi? Kerana dulu aku pernah berlawan gusti dengan dia dan aku menang. Jadi Rasulullah SAW suruh dia orang berdua ni berlawan gusti, dan Sumurah mengalahkan Rafi'. Rafi' yang dipilih awal tadi, Sumurah ni mengalahkan Rafi' dan Rasulullah SAW membenarkan kedua-dua ni. Menunjukkan eagerness, kesungguhan, berlumba-lumbanya mereka untuk pergi ke medan jihad, medan perang pada usia yang muda untuk mempertahankan Islam, mempertahankan Nabi SAW. Jadi inilah generasi-generasi yang kita kena bina pada hari ini. Yang sebenarnya hari ini generasi kita telah kehilangan generasi yang sedemikian. Jadi pembinaan generasi muda ni sebenarnya adalah usaha kita bersamalah tuan-tuan. Kalau kita lihat hari ini generasi ini, kalau tengok di dalam surau masjid dan sebagainya,
Mereka adalah generasi yang pupus, dan generasi ini adalah generasi yang menjadi target kepada masyarakat kita sekarang. Target kepada musuh-musuh Islam. Semua sekarang ni nak dijadikan generasi Pokemon. Jadi siapa yang anak-anak yang mengawal diri mereka, anak-anak kita ni yang mengawal diri mereka daripada game, tidak terlibat dengan game secara keterlaluan, menjadi hidup mereka dengan game, hidup mereka dengan handphone, hidup mereka dengan Nintendo, PlayStation dan sebagainya, TV, internet dan sebagainya. Mereka ni sebenarnya kita kena bina mereka. Jadi itu satu perkara yang sangat sebenarnya nak membina semula generasi ini adalah kerja kita bersama. Okay. Jadi Nabi SAW sampai di bukit di Uhud dan baginda bermalam di Uhud. Maknanya sekarang ni peperangan berlaku pada hari Sabtu. Sekarang ni baginda bermalam Jumaat, malam Sabtu tu baginda bermalam. Bermalam di Uhud, dan baginda meletakkan 50 orang pemanah yang terbaik di Jabal Ar-Rumah. Jabal Pemanah, bukit pemanah tu. Sekarang ni tempat tu dinamakan Jabal Ar-Rumah. Kalau kita pergi, saya ada gambar, tak apa, mungkin akan datang lah. Ada bukit yang dinamakan Bukit Pemanah, dan Nabi meletakkan 50 orang yang terbaik di situ. Dan Nabi mengatakan, kawallah kami dengan anak-anak panah kamu agar kuda-kuda mereka tidak dapat menembusi. Dan kamu jangan turun daripada bukit ini, jangan kamu sekali-kali turun daripada bukit ini walaupun kamu melihat tubuh-tubuh badan kami ini telah pun dimakan oleh burung-burung. Maksudnya Nabi kata, walau apa pun yang berlaku, jangan turun daripada bukit tu. Sebab bukit tu adalah sangat strategik. Dia menjadi satu pertahanan terakhir, benteng untuk umat Islam menyerang. Jadi kalau kita pergi ke depan sikit, akhirnya bila dalam round yang pertama, bila umat Islam menang, mereka nampak sahabat-sahabat yang lain mula mengumpulkan harta-harta rampasan. Maka pada ketika itu mereka pun tidak mengingkari arahan Nabi SAW dan turun. Dan akhirnya itu adalah satu sebab yang besar yang menyebabkan mereka kalah dalam peperangan ini. Maksudnya tidak taat kepada arahan pimpinan, arahan pimpinan yang tertinggi. Jadi pagi berikutnya, bila pagi nak berperang tu, pada pagi hari Isnin, hari Sabtu, 17 Syawal, Nabi SAW ingin memberikan satu rangsangan, satu semangat, tiupan semangat kepada tentera dia. Dan Nabi kata, siapakah yang akan sanggup untuk berperang dengan menggunakan pedang aku ini? Dan Nabi SAW akan bagi pedang dia, dan ini adalah satu pedang yang istimewa. Jadi masa tu semua sanggup, ramai yang angkat tangan. Antaranya adalah Zubair bin Awam, kemudian Umar Al-Khattab dan sebagainya. Kemudian Nabi kata, Nabi tanya sekali lagi, siapakah yang sanggup menggunakannya dan memberikan hak kepada pedang ini, bihaqqihi, maknanya berjuang dengan hak pedang ini. Jadi mereka kemudian bertanya, apakah haknya wahai Rasulullah? Dan Rasulullah SAW jawab, hendaklah kamu pukul muka-muka musuh Allah sehingga hancur semuanya. Maknanya menggunakan pedang ini, hendaklah kamu menggunakan dia dengan sungguh-sungguh untuk menghancurkan semua musuh-musuh Allah SWT. Jadi siapa yang ambil, akhirnya pedang tersebut digunakan oleh seorang sahabat Nabi namanya Abu Dujanah. Abu Dujanah. Jadi Abu Dujanah yang memegang pedang tersebut, dan beliau seorang yang sangat perkasa dan gagah, berani, dan dia sebenarnya yang banyak menebas banyak tentera-tentera musyrikin kalah tumpas dengan 3 orang, iaitu Abu Dujanah, Ali dan juga Hamzah. 3 ni, Abu Dujanah, Ali dan Hamzah. Dan Abu Dujanah sebaik saja dia pakai pedang itu,
kemudian dia pun dia membelit kepalanya dengan apa dia panggil, macam lilitan lah, lilitan yang nampak seperti sombong, dan kemudian dia berjalan dengan penuh gah dengan pedang tersebut. Jalan dengan rasa bangga, rasa izzah. Nabi SAW kata sebenarnya lagak jalan sebegini dibenci oleh Allah kecuali dalam keadaan macam ni je. Dalam keadaan macam ni je boleh. Maksudnya dalam keadaan perang kita mesti tunjukkan kehebatan, mesti tunjukkan kekuatan kita. Tapi selain daripada itu dia ditegah, menunjukkan kesombongan, ditegah oleh Allah SWT. Ya. Jadi persoalan dia sekarang ni, adakah kita zaman peperangan ni telah berakhir? Ya. Adakah zaman peperangan umat Islam menentang musuh-musuh Islam ini telah berakhir? Ya. Sebenarnya peperangan ini terus berjalan. Peperangan musuh-musuh Islam terhadap umat Islam, sebenarnya sebelum berlakunya peperangan secara fizikal sebagaimana yang berlaku di zaman Nabi ini, telah berlaku peperangan fikrah, Ghuzwatul Fikri. Hari ini Ghuzwatul Fikri ini cukup kuat. Mereka memerangi minda umat Islam dahulu. Peperangan ideologi, peperangan akidah. Jadi sebenarnya kalau mereka hebat dari segi teknologi mereka, umat Islam juga sebenarnya kena gah dan hebat dengan teknologi kita. Kena kita kena kuat, bersungguh untuk mempertahankan benteng-benteng kita daripada serangan-serangan ini. Jadi tapi dalam bentuk peperangan fizikal tadi, maknanya dalam perasaan, contoh badan, tegap dan sebagainya itu, maknanya gaya lagak orang sombong lah. Gaya lagak orang sombong ni Nabi kata tak boleh tempat lain kecuali dalam keadaan sedemikian dibenarkan. Jadi pada pagi itu juga berlaku pembelotan. Pembelotan daripada tentera yang terdiri daripada mereka yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia telah menarik keluar 300 orang. Satu jumlah yang cukup besar. 300 orang telah pun ditarik keluar bersama daripada 1000 sekarang tinggal 700. Dia kata, untuk apakah tujuan kita berperang? Muhammad ni sebenarnya dia kata telah pun terpedaya dengan semangat daripada orang muda. Maknanya baginda ni tidak boleh membuat keputusan sendiri. Dia mula mengkritik Nabi SAW. Baginda ni mengikut cakap-cakap orang sahaja. Jadi untuk apakah tujuan kita berperang? Jadi bila berlaku mereka menarik diri ni, maka hampir beberapa kumpulan, sekurang-kurangnya ada 2 kumpulan daripada orang Islam sendiri mula lemah semangat, terdiri daripada Bani Harithah, daripada kabilah Aus, dan Bani Salamah daripada kabilah Al-Khazraj. Maknanya mereka pun ni, selain daripada 300 tu, orang Islam sendiri pun dah mula lemah semangat, mula terpedaya dengan cucuk jarum-jarum orang-orang munafikin ini. Dan mereka pun nak ikut keluar, tapi Allah SWT meneguhkan hati mereka, dan dan ada ayat Quran yang menceritakan tentang perkara ini. idhammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ingatlah ketika 2 puak daripada kamu, maknanya 2 kabilah tadi, pada hari peperangan Uhud ini terasa lemah semangat untuk meneruskan perjuangan kerana takut, padahal Allah penolong dan pelindung mereka, dan kepada Allah sahajalah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Jadi sebenarnya kalau pengajaran kita, apa yang dibuat oleh orang-orang munafikin ini sebenarnya memberi kesan kepada orang Islam juga. Orang Islam yang beriman, orang yang sebenar itu boleh memberikan kesan. Jadi gerakan mereka yang berfikiran bertentangan dengan Islam,
Gerakan-gerakan yang bertentangan dengan Islam ni perlu kita sekat. Perlu kita hati-hati kita lihat, kerana dia akan memberikan kesan kepada mereka yang beriman, orang yang sebenarnya yang beriman. Kemudian bila berlaku pembelotan ini, ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Hiram. Diceritakan bahawa beliau memperingatkan orang munafik ni. Dia kejar orang munafik ni, dan dia kata, janganlah kamu keluar di saat genting. Kalau kamu tak nak ikut perang pun, dia kata bertahanlah. Maknanya bertahan diri bersamalah. Berilah kita kekuatan bersama. Maknanya bagi numbers yang sama tu. Jangan kita tarik diri. Dan dia jawab, dia kata, Abdullah bin Ubay kata, kalaulah kami tahu bahawa perang akan berlaku, masakan kami akan kami menarik diri. Maknanya Abdullah bin Ubay ni memang dia dah plan awal. Dia plan awal, padahal memang dia dah awal lagi dia akan keluar daripada ni, sebab sebenarnya dia memang dia tak setuju untuk sertai perang daripada awal lagi. Tapi kerana mereka cuba untuk memuncang-kacirkan dan menjatuhkan Nabi SAW, dia pergi juga. Di saat akhir dia tarik diri. Ini sangat bahaya. Sebab tu Rasulullah SAW tadi, peringkat awal tadi, dia dah asingkan terus Yahudi yang datang walaupun mereka lengkap bersenjata. Jadi ini adalah usaha mereka untuk memecahkan kesatuan orang Muslim. Dan Allah SWT menurunkan ayat Quran juga berkenaan dengan Abdullah bin Ubay tadi. Sebiji pula dengan jawapan yang diberikan kepada sahabat yang mengejar tadi, iaitu Abdullah bin Haram. Abdullah bin Ubay ketua munafik tadilah. Allah dalam surah Al-Imran ayat 167. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا. Dan juga dengan tujuan dia hendak melahirkan dengan nyata akan orang-orang yang munafik yang dikatakan kepada mereka, marilah berperang pada jalan Allah untuk membela Islam, atau pertahankanlah diri. Tadi maknanya Abdullah bin Haram tadi tetaplah, maknanya marilah kita bersama dengan Rasulullah, ataupun kalau tidak pun pertahankan keluarga kita kan. Keluarga kita berserangan Quraisy. Kemudian mereka menjawab, maknanya qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Kalaulah kami faham akan ada peperangan dengan sebenar-benarnya, tentulah kami mengikut kamu untuk turut berperang. Maknanya kemudian Allah memberikan gambaran kepada orang munafik ni. Sebenarnya orang munafik ni kita tak boleh nak cakap dia munafik. Tapi dalam Quran Allah tunjukkan ciri-ciri orang munafik. Banyak sebenarnya ciri-ciri orang munafik ni dijelaskan dalam Quran. Allah kata hum lil kufri yawmi idzin aqrabu minhum lil iman yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktubun. Mereka menjawab, kalaulah kami faham ada peperangan dengan sebenar-benarnya, tentulah kami mengikut kamu untuk turut berperang. Mereka ketika mengeluarkan perkataan itu lebih dekat kepada kufur daripada dekatnya kepada iman. Mereka selalu menyebut dengan mulutnya apa yang tidak ada di dalam hatinya. Maknanya mereka kata mereka akan, kalau kami tahulah ada peperangan, maka kami akan ikut. Sebenarnya itu adalah kata-kata yang hanya keluar daripada mulut dia saja, tapi sebenarnya dalam hati dia telah mengambil keputusan yang awal untuk menarik diri daripada peperangan tersebut. Jadi ini adalah tujuannya untuk memecahkan kesatuan orang Muslim. Ini belum berlaku peperangan lagi. Kemudian usaha-usaha yang dilakukan oleh Abu Sufyan juga untuk memecahkan kesatuan orang Muslim. Abu Sufyan dari jauh, Abu Sufyan menjerit, menyampaikan mesej. Dia kata bila mereka dah dua pasukan ni dah bertemu, dia kata kepada orang-orang Muhajirin, orang Madinah, dia kata tinggalkan kami dengan sepupu kami. Kami tak ada apa-apa. Maknanya sepupu tu merujuk pada Nabi SAW. Tinggalkan kami Quraisy, kami dengan sepupu kami. Kami tidak ada apa-apa urusan dengan kamu semua. Kamu semua baliklah. Kami bukan nak memerangi kamu, tapi kami ingin membunuh Muhammad SAW. Jadi maknanya dia cuba untuk memecahkan kesatuan orang Islam. Dan orang Ansar yang mendengar ni membalas dengan kata-kata yang kesat dan kata-kata yang kasar dan kata-kata yang tegas. Maksudnya mereka menjawab dengan kesat, dengan kasar dan tegas. Dan ini pun boleh-bolehkan
di dalam suasana perang. Dalam suasana perang. Maknanya, dan kemudian bila mendengar itu, ada seorang orang Madinah yang namanya Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir Ar-Rahib, beliau ni merupakan ketua Aus, ketua kabilah Aus sebelum kedatangan Nabi SAW. Bila dia macam Abdullah bin Ubay lah. Abdullah bin Ubay ni Khazraj, dia ni Aus. Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir Ar-Rahib, maknanya dia ketua Aus. Jadi dia kata dengan Abu Sufyan, biar aku yang handle mereka, sebab aku ni adalah ketua mereka dulu, ketua orang-orang Madinah. Jadi bila dia mula mengutarakan kata-kata dia, maknanya tinggalkanlah Muhammad dan sebagainya, terus dijawab oleh orang-orang Muhajir, orang-orang Ansar, orang Madinah. Dia kata, kamu sekarang ni bukan Abu Amir Ar-Rahib. Ar-Rahib, kamu adalah Abu Amir Al-Fasiq. Maknanya orang yang telah meninggalkan Nabi SAW bersama dengan kumpulan yang kafir. Kemudian dia kata, aku tak tahulah nak buat apa dengan mereka. Mereka ni seperti telah kena penyakit. Jadi tak boleh. Maknanya dia pun terkejut. Dia ingatkan dia masih lagi mempunyai kuasa kepada kaum dia. Jadi menunjukkan bagaimana taat setia dan kecintaan orang-orang Al-Ansar yang telah pun mengikat janji setia dengan Nabi SAW dalam Bai'atul Aqabah dahulu, bahawa mereka akan mempertahankan Nabi SAW dengan jiwa dan darah mereka sendiri. Jadi mereka sebenarnya menunjukkan taat setia tersebut. Jadi tuan-tuan, biasalah bila perang yang pertama sekali dia akan berlaku mubarazah. Mubarazah ni satu lawan satu. Dalam Badar tu ada 3 orang yang dipanggil untuk bertemu, dan antara salah seorang daripadanya adalah Ali bin Abi Talib. Dalam Badar. Uhud juga Ali bin Abi Talib berlawan dengan Talhah bin Abi Talhah, dan dalam satu lawan satu tersebut Ali bin Abi Talib telah mudah sahaja membunuh Talhah. Dan kemudian mereka, lepas itu saja Rasulullah SAW pun terus menyerang. Jadi sampai di situ sirah ni dia tidak kitab-kitab sirah dia sukar untuk dilihat kronologinya yang tepat. Sebab biasalah kalau satu hari punya peperangan, untuk kita tulis kronologinya yang tepat tu, dan satu lagi pun Uhud ni adalah peperangan yang melibatkan umat Islam akhirnya tewas. Jadi bila kalah ni mungkin catatan-catatannya tidak sebagaimana yang kita menang dalam peperangan Badar. Jadi saya kira setakat itu dulu yang dapat kita sampaikan pada malam ini. 2 poin yang besar yang kita nak ambil pada malam ini. Yang pertama tadi ialah bagaimana Rasulullah SAW menolak bantuan yang dicuba diberikan oleh orang-orang Yahudi untuk mereka membantu bersama dengan kaum muslimin untuk melawan kaum musyrikin. Nabi SAW menolak bantuan mereka dan tetap berpegang dengan orang muslimin yang ada bersama-sama dengan baginda, walaupun baginda dari segi keperluan sangat memerlukan. Dan yang keduanya, Rasulullah SAW menghadapi pengkhianatan daripada orang-orang munafikin ini. Dan ini adalah masa yang pertama, saat yang pertama orang-orang munafik ni menunjukkan ciri-ciri mereka, ciri-ciri munafik mereka yang jelas. Sebelum ini dalam peperangan Badar hanya mula menunjukkan bibit-bibitnya sahaja. Tapi selepas daripada peperangan Uhud ni, maknanya munafikin di Madinah ni telah nampak dengan jelas siapa mereka sebenarnya. Jadi dan mereka akan cuba untuk melemahkan dan menjatuhkan kekuatan orang muslim, kaum muslimin. Dan sebenarnya ini berlaku di dalam sepanjang sejarah. Dan kadang-kala yang menyebabkan tewasnya negara, jatuhnya satu-satu negara ini bukan hanya melalui kekuatan musuh, tapi juga oleh kelemahan-kelemahan dalaman
dan juga suntikan-suntikan ataupun gunting dalam lipatan yang berlaku di dalam kumpulan muslimin itu sendiri. Dan biasanya ini berlaku melalui mereka yang boleh dibeli, boleh dipermain-mainkan, boleh diperkotak-katikkan, dia boleh untuk kegunaan untuk kepentingan musuh Islam. Jadi wallahu a'lam, moga-moga Allah SWT memberikan kita dengan kefahaman yang lebih, melihat dalam aspek yang luas, yang lebih luas tentang peperangan Uhud ini. Dan kita akan sambung insya-Allah bagaimana kita akan lihat nanti bagaimana bila Rasulullah SAW menyerang dan pada peringkat awalnya mereka menang, dan kemudian serangan balas yang dilakukan oleh Khalid, kemudian hingga menyebabkan Nabi SAW hampir dibunuh. Dan sebenarnya mereka ingat mereka telah membunuh Nabi. Sebab yang terbunuh adalah Mus'ab bin Umair. Dan Mus'ab bin Umair ni muka dia hampir sama dengan Nabi. Dan jadi mereka ingat mereka dah bunuh Nabi. Dan itu juga adalah hikmahnya. Jadi bila dia tengok Nabi dah mati, dia ingat Nabi dah mati, maka mereka pun retreat. Mereka pun balik. Sebenarnya yang mati bukan Nabi SAW, adalah Mus'ab bin Umair. Jadi pernah ditanya Nabi SAW pernah ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, bilakah saat yang paling perit bagi kamu? Bilakah saat yang paling perit bagi kamu? Saat yang paling getir bagi Nabi?" Aisyah kata, "Adakah ketika peperangan Uhud?" Sebab Aisyah tahu peperangan Uhud ni. Kerana Nabi SAW hampir dibunuh. Tapi Nabi kata bukan peperangan Uhud. Saat yang paling getir bagi dia adalah ketika baginda ditolak di Taif. Ketika baginda ditolak dan ditolak dakwah baginda di Taif. Jadi kita lihat bagaimana jiwa Nabi SAW, bukan fizikal dia, walaupun dia hampir dibunuh, tapi bila dakwah itu ditolak yang menyebabkan dia berasa sedih. Jadi sepatutnya kita kena ambil jiwa Nabi SAW ni, jiwa yang berjiwa besar itu. Kerana kesedihan itu kerana bila Islam yang cuba kita bawa ini ditolak oleh masyarakat. Islam yang cuba kita bawa ini cuba dimomokkan, itu yang menyebabkan kita sedih. Itu menyebabkan bukannya kerana tomahan ataupun ejekan individu kepada kita. Jadi moga-moga semua kita dapat ambil pengajaran-pengajaran yang banyak daripada sini, yang baik itu daripada Allah SWT. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada 2 minggu daripada sekarang. InsyaAllah saya akan tunjukkan peta yang menunjukkan bagaimana lakaran peperangan ini, dan di mana kedudukan Jabal Ar-Rumah, kemudian Bukit Uhud, dan bagaimana Nabi SAW perancangan baginda yang menyebabkan kemenangan pada peringkat awal, dan kebijaksanaan Khalid untuk mengalahkan dan kembali untuk menjatuhkan tentera Islam. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.